Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam selamat dan sihat. Bersama saya Muhammad Noor bin Setam, moderator bagi program Safety Pods bagi sesi yang ketiga anjuran Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Bersama saya pada petang ini, seorang penceramah yang sangat berpengalaman daripada JKKP Kuala Lumpur iaitu Tuan Prem Rakesh. Jadi tanpa membuang masa saya ingin memberi peluang kepada pihak Tuan Prem untuk memperkenalkan diri beliau. Okey. Silakan Tuan Prem. Terima kasih Encik Mano. Okey, saya Prem Rakesh, anak lelaki Care Wasaban. Telah berkhidmat di JKKP selama 20 tahun dan saya berada di JKKP Kuala Lumpur selama 4 tahun di bawah Seksyen Pemeriksaan Statutory. Itu saja sedikit penerangan tentang saya, Encik Mano. Terima kasih Tuan Prem di atas penerangan pembukaan tadi. Okey Tuan Prem, tarikh 1 hari bulan Jun 2024 saya rasa merupakan satu tarikh yang keramat bagi pihak warga JKKP seluruh Malaysia ya Tuan Prem. Ya, betul. Sebab pada tarikh tersebut Akta Kilang dan Jentera Pemasuhan 2022 telah berkuat kuasa dan juga pada tarikh yang sama Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2022 juga mula berkuat kuasa. Jadi selepas tarikh tersebut saya banyak menerima persoalan ataupun rungutan lah mungkin. Tapi taklah terlalu merungut sangat lah Tuan Prem Ya, betul. Mereka bertanya dengan saya, bagaimanakah status permohonan-permohonan yang telah dibuat oleh mereka ya? Sama ada permohonan tu tetap diteruskan oleh pihak JKP ataupun macam mana? Jadi saya ingin bertanya pada Tuan Prem, yang pertamanya berkenaan status permohonan pemeriksaan pertama kilang dan yang keduanya berkaitan permohonan ujian hidrostatik bagi dandang dan juga bejana tekanan. Silakan Tuan Prem. Boleh, terima kasih. Okey, permohonan pemeriksaan pertama kilang yang diterima sebelum atau pada 31 2024 31 Mei akan diuruskan mengikut Akta Kilang dan Jentera 1967 di mana semua pegawai akan membuat pemeriksaan seperti biasa. Baik. Dan pemeriksaan pertama kilang ini akan dilakukan oleh pegawai sebelum 31 Ogos 2024. Di mana kita ada 3 bulan semasa untuk menghabiskan semua pemeriksaan pertama kilang yang diterima sebelum 31 Mei 2024. Baik Tuan Prem. Tapi kalau selepas tarikh 31 Mei 2024, adakah pihak pemunya kilang di luar sana masih perlu untuk membuat permohonan bagi pemeriksaan pertama kilang dengan pihak JKP Tuan Prem? Okey, selepas 31 Mei di mana akta baru telah kita kuat kuasa, pemunya tidak perlu lagi membuat permohonan pemeriksaan pertama kilang selepas tarikh tersebut. Okey. Kenapa? Sebab kita telah menguatkuasakan akta pemberitahu tempat kerja. Baik. Di mana pemunya hanya perlu memberitahu tempat kerja di sistem IKKP. Baik Tuan Prem. So soalan yang kedua Tuan Prem? Soalan yang kedua berkenaan dengan permohonan ujian hidrostatik. Okey, permohonan akan diproses dan disaksikan oleh pegawai JKKP. Jika ujian hidrostatik boleh dijalankan sebelum atau pada 30 Jun 2024. Permohonan ini akan diuruskan di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 lah dengan fee ujian sebagaimana yang ditetapkan di bawah Peraturan Kilang dan Jentera. Okey, sekiranya ujian hidrostatik tidak dapat dijalankan sebelum atau pada 30 Jun 2024, permohonan tersebut akan ditolak dan pemohon perlu membuat permohonan semula kepada JKKP di mana ujian hidrostatik akan disaksikan oleh badan pemeriksaan yang diberi kuasa yang disenaraikan dalam jadual pertama Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, iaitu loji yang menghendaki Peraturan Kelayakan 2024. Okey Tuan Prem. Tetapi bagaimana pula Tuan Prem ya status kebenaran memasang ataupun permission to install bagi pendaftaran jentera yang berperakuan pula Mr. Prem? Okey, bagi status tersebut, permohonan kebenaran memasang PTI iaitu PTI jentera berperakuan tersebut akan diuruskan di bawah Akta Kilang dan Jentera sama juga macam tadi. Jika jentera berperakuan tersebut tersedia untuk diperiksa oleh pegawai sebelum atau pada 31 Ogos 2024, iaitu pada semasa 3 bulan lah. Baik. Okey. Jika jentera berperakuan tersebut tidak tersedia untuk diperiksa oleh pegawai sebelum atau pada 31 Ogos 2024,
permohonan itu akan ditolak dan pemohon perlu membuat permohonan semula kepada JKKP. Okey. Permohonan semula kebenaran memasang iaitu PTI akan diuruskan di bawah peraturan yang baru iaitu loji yang mengendaki perakuan kelayakan 2024. Sama macam sebelum ni. Okey Tuan Prem. Katakanlah ya Tuan Prem, saya ada membuat permohonan kebenaran memasang bagi pendaftaran jentera berperakuan kelayakan. Tetapi bila saya semak, saya dapati dokumen yang saya hantar kepada pihak JKP itu ada yang tak lengkap Tuan Prem. Jadi bagaimana status permohonan saya itu? Adakah pihak JKP boleh proses ataupun macam mana tu? Okey, bagi semua status permohonan yang tidak lengkap, kita akan menolak permohonan tersebut. So tuan atau pempunyai kat luar sana, dia kena perlu memohon semula dan memastikan semua permohonan adalah lengkap. Okey, sebab bila tak lengkap kita memang akan tolak. Okey Tuan Prem. Pagi tadi Tuan Prem, sebelum saya nak datang ke sini, bila saya naik lift di tempat tinggal saya tu, saya lihat perakuan kelayakannya dikeluarkan pada tarikh 20 Mei 2024. Iaitu sebelum Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan AKKP Pindaan 2022 dikuatkuasakan. Jadi soalan saya, bagaimana status perakuan kelayakan lift tersebut? Adakah ianya masih sah atau perlu diperiksa semula? Tuan Prem. Untuk perakuan kelayakan yang telah dikeluarkan di bawah peraturan kilang dan jentera iaitu menggunakan Akta Kilang dan Jentera sebelum atau pada 31 Mei 2024 hendaklah masih sah sehingga tamat tempoh. Maksud dia kita akan tunggu sehingga 15 bulan tamat tempoh baru dia akan tidak sah. So apa pun kita buat di bawah Akta Kilang Jentera masih sah sehingga tamat tempoh. Jadi maksudnya perakuan kelayakan lift di tempat tinggal saya itu masih sah, betul. Dan saya tunggu sehingga tarikhnya tamat baru membuat permohonan semula dengan PJKP. Di bawah peraturan yang barulah. Okey Tuan Prem. Sebelum ni ya Tuan Prem, sekiranya sesuatu jentera berperakuan kelayakan hendak didaftarkan, dia perlulah mendapat kebenaran memasang ataupun permission to install terlebih dahulu. Jadinya, adakah pemeriksaan pertama jentera berperakuan kelayakan ini masih boleh dijalankan oleh pihak JKP selepas tarikh 31 Mei 2024 Tuan Prem? Okey, untuk kebenaran memasang PTI masih sah dan boleh digunakan untuk menjalankan pemeriksaan pertama jentera berperakuan di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 dengan fee pemeriksaan sebagaimana yang ditetapkan sebelum ni. Okey, jika jentera berperakuan tersebut diperiksa oleh pegawai sebelum atau pada 31 Ogos 2024. Okey Tuan Prem. Tapi bagaimana pula status permohonan saya contohnya Tuan Prem? Sekiranya saya ada membuat permohonan bagi pemeriksaan berkala untuk jentera berperakuan kelayakan yang tamat tempoh perakuan kelayakan itu adalah sebelum Akta AKKP Pindaan 2022 berkuatkuasa tu. Okey, jika permohonan diterima sebelum atau pada 31 Mei 2024, pemeriksaan akan dilakukan sebelum atau pada 31 Ogos 2024. Di mana kita ada 3 masa untuk membuat pemeriksaan tersebut. Okey, dan pemeriksaan jentera berperakuan akan diuruskan di bawah Akta Kilang dan Jentera lah. Sebab permohonan dah masuk sebelum 31 Mei 2024 kan. That's why. Dengan fee pemeriksaan yang ditetapkan di bawah Akta Kilang dan Jentera. Okey, manakala jika permohonan diterima selepas 31 Mei 2024, maka pemeriksaan jentera berperakuan akan diuruskan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Di mana loji yang memerlukan perakuan kelayakan sebagaimana yang ditetapkan di bawah akta tersebut. Okey. So maksud dia sebelum 31 kita ikut Akta Kilang dan Jentera, selepas 31 Mei kita ikut akta baru. Baik. Akta KKP yang baru. Okey. Jika saya rujuk balik penerangan Tuan Prem tadi berkenaan status perakuan lift di tempat tinggal saya itu, sekiranya perakuan kelayakan tersebut telah tamat, saya perlu memohon semula dengan pihak JKP. Betul? Betul. Jadi, bagaimana pula status permohonan untuk pemeriksaan berkala jentera berperakuan kelayakan dan status perakuan kelayakan bagi jentera berperakuan yang tamat tempohnya selepas 31 Mei 2024, sekiranya Tuan Prem sekiranya pihak pemunya membuat permohonan sebelum Akta Pindaan 2022 ini berkuatkuasa. Macam mana tu? Okey, jabatan kita telah menetapkan
pemeriksaan berkala bagi jentera berperakuan yang tamat tempoh perakuan kelayakan sebelum atau pada 31 Ogos 2024 akan diuruskan di bawah Akta Kehilangan dan Jentera lah. So permohonan pemeriksaan tersebut akan dibuat pada 31 Mei 2024. So Okey. pemeriksaan berkala yang dilakukan sebelum atau pada 31 Ogos 2024. Maksudnya kita akan bagi 3 bulan. Extend CFD dia. Baik Tuan Prem. Jadi saya ingin ke soalan yang seterusnya tentang permohonan lanjutan perakuan kelayakan ya, Ya Tuan betul. Prem. Adakah pemohon masih boleh membuat permohonan lanjutan untuk tempoh sehingga 3 bulan dan permohonan lanjutan di antara 3 bulan sehingga ke 21 bulan bagi jentera berperakuan yang tamat tempohnya selepas tarikh 31 Mei 2024. Okey, bagi jentera yang tamat selepas 31 Mei 2024, Jabatan telah menetapkan jentera perakuan yang tamat tempoh perakuan dia dalam tempoh 1 Jun 2024 hingga 31 Ogos dan tiada permohonan pemeriksaan kala yang dibuat. Pemunya itu akan mendapat extension selama 3 bulan. Maksudnya perakuan kelayakan tersebut akan dilanjutkan sehingga atau ditetapkan pada 31 Ogos. Dia automatik. Walaupun dia tak apply, kita akan bagi selama 3 bulan. Kalau dia orang semak dalam MyKKP, Baik. ketika dia orang mencetak perakuan kelayakan, dia automatik dah extend 3 bulan. Okey, Mr. Macam Frank. tu. Tadi semasa saya berehat sebentar tadi di luar tadi, saya terima satu pesanan melalui aplikasi WhatsApp saya Okey. berkaitan status permohonan pemeriksaan berkala kilang yang dibuat oleh rakan saya sebelum tarikh 31 Mei 2024. Dan dia bertanya lagi, Mr. Prem, adakah pihak pemunya kilang masih perlu membuat permohonan pemeriksaan berkala kilang selepas pada tarikh 31 Mei 2024, Mr. Prem? Okey, jabatan kita telah menetapkan permohonan lanjutan perakuan kelayakan iaitu sehingga 3 bulan bagi jentera berperakuan yang tamat tempoh perakuan kelayakan sebelum atau pada 31 Ogos 2024 saja boleh memohon untuk melanjutkan perakuan kelayakannya Okey. bagi membolehkan permohonan itu diuruskan mengikut Akta Kilang dan Jentera 1967. Jika permohonan lanjutan perakuan kelayakan yang lengkap dibuat sebelum atau pada 31 Mei 2024. Okey. Okey. So permohonan lanjutan perakuan kelayakan yang sehingga 3 bulan tu bagi jentera berperakuan yang tamat tempoh perakuan kelayakan selepas 31 Ogos 2024 akan ditolak walaupun permohonan lengkap dibuat sebelum atau pada 31 Mei 2024. Baik Tuan Prem. Saya rasa kita mungkin dah sampai kepada soalan yang terakhir mungkin ya, Tuan Prem. Jika sebelum ini pihak industri yang tertentu boleh membuat permohonan kepada pihak JKP bagi skim pemeriksaan khas ya Tuan Prem untuk jentera-jentera mereka. Jadi soalan saya, bagaimanakah status permohonan yang telah dipohon oleh pihak industri dan juga status kelulusan sedia ada yang telah mereka perolehi daripada pihak JKP yang mana kelulusan tu telah dikeluarkan oleh pihak JKP sebelum pada tarikh 31 Mei 2024, Mr. Prem. Okey, untuk status skim pemeriksaan khas yang telah dipohon sebelum atau pada 31, okey, permohonan tersebut akan diuruskan di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 sehingga selesai. Okey. Maksudnya kita kena selesaikan dulu. Baik. Okey, dengan fee perprosesan sebagaimana yang ditetapkan di bawah Akta Kilang dan Jentera. Okey, sekiranya skim pemeriksaan khas yang telah dikeluarkan di bawah Peraturan Kilang dan Jentera iaitu sebelum atau pada 31 Mei 2024 hendaklah masih sah dan diteruskan sehingga tamat tempoh perakuan kelayakan berasaskan risiko tersebut. Okey, baik Mr. Prem. Tuan faham ya? Okey. Jadi dengan penerangan yang terakhir daripada Tuan Prem tadi, saya dapat membuat rangkuman bahawa mana-mana permohonan yang telah diterima oleh pihak JKP sebelum tarikh 31 Mei 2024 Diteruskan. masih akan diproses Yes, seperti masih biasa diteruskan oleh pihak JKP Ya, betul. Mr. Prem Tapi dengan syarat permohonan tersebut lengkap. Perlulah lengkap. Betul Mr. Prem? Betul. Okey.
Jadi saya mengharapkan para penonton di luar sana dengan penerangan yang telah diberikan oleh Tuan Prem tadi dapat merungkailah masalah yang telah mereka hadapi selama ini. Dan saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana kesudian Mr. Prem untuk hadir sebagai penceramah pada kali ini. Jadi akhir kata saya ingin sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Jadi dengan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay dengan salam selamat dan sihat. Terima kasih. Terima kasih Tuan.